Okay, kita mulakan usul ketiga ni. Dia sebenarnya ada sekuen daripada usul kedua tadi. Dia ada sekuen daripada usul yang kedua tadi. Bukan tu unify. Tak apa dulu. Dia ada sekuen daripada usul yang kedua tadi. Usul pertama tadi, ingat apa cerita di sebalik usul pertama? Ceritanya sebab orang biasa ingat Islam ni luaran je, ibadat je, akidah je. Di Al-Banna pun buatlah usul yang pertama tu. Usul kedua tu sebabkan ayat usul pertama tu terlalu luas. Bila orang tanya apa itu Islam yang luas tu, Islam yang luas tu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Okay, sekarang kita pergi kepada usul yang ketiga. Masih lagi lebih kurang sama dengan konteks usul kedua, iaitu persoalan dia, ada lagi tak sumber-sumber Islam selain daripada Quran Sunnah? Adakah Islam mengahadkan bahawa benda-benda dalam Islam ni kena datang di Quran Sunnah je ke? Lain tak boleh? Pengalaman boleh tak? Boleh jadi Islam tak? Pengalaman. Okay, jadi kita mulakan dengan baca hadis dulu. Dhaqa ta'mal iman, akan merasai kemanisan iman. Man radiya billahi rabba, orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, wa bil islami dina, dan orang yang redha Islam itu sebagai agama dia, wa bi Muhammadin rasulah, dan orang yang redha Nabi Muhammad itu sebagai rasulnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Terjemahan dia itulah, orang yang merasai keimanan ialah siapa yang redha bertuhankan Allah, yang redha beragamakan Islam, dan yang redha berasulkan Muhammad. Maksudnya apa? Apa maksud daripada hadis ni? Maksudnya iman ni dia ada rasa. Tu macam budak ke? Iman ni dia ada rasa. Dalam hadis yang lain, ni lagi kita baca Salatul man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang siapa yang ada 3 ni, dia akan dapat rasa kemanisan iman tu. Dia akan dapat rasa halawatal iman. Apa 3 perkara tu? An yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menyayangi Allah dan Rasul lebih dari yang lain-lain. Maksudnya kalau orang tu dia sentiasa prioritikan Allah dan Rasul dalam hidup dia, dia akan rasa kemanisan iman. Kalau dia cukup satu syarat, baru satu. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang, menyayangi seseorang tu kecuali kerana Allah. Maksud sayang kerana Allah dan selain Allah ni apa? Ada orang sayang sebab dah biasa dengan orang tu. Dia dah biasa, jadi dia sukalah lepak dengan kawan tu, sayang kawan tu. Sebab dia dah biasa dengan kawan tu. Tapi kawan dia tu tak mengamalkan Islam. Ataupun kawan dia tu memang bukan sekat tak mengamalkan Islam, mengajak dia buat benda yang salah dalam Islam. Tapi dia suka lepak dengan kawan tu. Jadi dalam sini dia menyayangi seseorang tu lebih daripada kerana Allah. Kalaulah dia tinggal dengan kawan dia tu dan dia kawan dengan orang yang sangat bosan dalam hidup dia, petang-petang tak main game, tak main bola semua kan, tapi sebab orang ni soleh je, sebab dia ni rajin solat ataupun dia ni mengajak dia kepada buat baik, dia telah memilih orang tu. Kenapa dia suka lepak dengan kawan tu? Hanya semata-mata kerana Allah. Tu dia akan dapat rasa manis tu di mana. Itu nombor 2. Nombor 3, wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dia benci untuk balik kepada kekufuran. Kama ba'da an anqadhahu Allah minhu, kama yakrahu, selepas Allah dah menyelamatkan dia, seperti dia ni benci an yuqdhafa finnar, benci untuk dimasukkan dalam api neraka. Kita ni tak suka kalau kita sakit. Suka tak sakit? Tak suka. Orang yang suka sakit ni penyakit tau. Macam ada orang dia suka cederakan badan, penyakit lah. Orang yang suka cederakan badan ni memang sakit. Tapi kalau manusia biasa, dia tak suka kalau sakit. Kalau ada api, kita automatik akan mengelak. Macam mana perasaan kita masa mengelak tu? Tu perasaan yang sama untuk kita buat benda-benda yang kufur. Kalau kita ada perasaan yang sama, kita benci sesuatu benda tu, sama perasaan dia macam kita benci sakit, benci api, dia akan dapat rasa kemanisan iman. Jadi soalan sekarang ni, apakah itu rasa iman tu? Rasa iman tu apa? Apa maksud rasa iman? Dia ada rasa ke? Itu soalan dia. Apa itu rasa? Tengok gambar ni, dia rasa tak? Rasa tenang. Gambar ni, ada rasa? Ada rasa? Tenang. Rasa tenang juga. Yang ni? Tenang je. Okay. Jadi soalan dia, adakah maksud hadis tadi bila Nabi sebut kemanisan iman,
akan merasai keimanan. Itu semua merasa iman tu, rasa iman. Apa itu rasa iman ataupun apa itu manisnya iman ni? Yang pertama, adakah dia sebenarnya ketenangan? Maksud manis tu maksudnya tenang. Soalan pertama. Ataupun adakah maksud dia kita ni suka beribadah? Bukannya kita tenang apa, kita suka beribadah. Bila kita beribadah ni kita rasa seronok, ataupun kita tak rasa beban. Macam orang buat haji penat tak? Penat lah kan? Ke tak penat buat haji? Penat. Tawaf tu berapa kali dah. Habis penat kan? Sekarang dia tak bagi tahu dekat-dekat, dia tahu jauh-jauh, lagi penat. Penat lama. Kalau dulu pun sejam, sekarang ni dah 2 jam lah. 2 jam tahu. Penat lah. Buat haji ni penat. Tapi suka tak? Ada tak orang balik-balik tobat tak nak pergi? Tak ada kan? Semua orang macam seronok lah pergi Mekah kan? Seronok tengok orang Islam ramai. Seronok je. Adakah maksud perasaan suka beribadah pula? Macam orang bangun qiyam kan? Pagi-pagi bangun qiyam kan? Lepas habis solat subuh tu, dia rasa macam Alhamdulillah dapat qiyam hari ni. Ke dia rasa macam tak nak dah, memang tak suka dah. Jadi soalan dia, adakah rasa, maksud hadis Nabi tu, adakah yang pertama, adakah dia perasaan tenang, ataupun perasaan suka beribadat, ataupun memang ada perasaan tu, rasa di mulut tu memang sebenarnya ada. Tu tiga soalan. Apa maksud rasa tu? Kita tengok apa kata Imam Nawawi. Imam Nawawi yang mensyarahkan, menghuraikan Sahih Muslim tadi. Sebab hadis tadi yang Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kata maksud kemanisan iman tu adalah yang pertama, iman yang rasa kelazatan amal. Maksudnya bila dia buat amal, dia rasa suka, dia rasa lazat beramal tu. Yang kedua, dia kata boleh jadi maksud tu maksudnya sabar dengan kesukaran untuk dapatkan redha Allah dan Rasulnya. Maksudnya kita buat benda yang susah pun dalam ibadat, walaupun susah kita sabar, tahan. Tu kata Imam Nawawi lah. Perasaan tu juga, dah sampai kan, tu keripik je. Nombor 3, maksud perasaan tu adalah kita mendahulukan amalan ibadat ke atas perkara-perkara dunia yang bukan ibadat. Contohnya waktu malam kita boleh tidur dan boleh juga solat. Sudah COVID ni. Boleh balik je. Okay. Ataupun maksud dia kita mendahulukan ibadat ke atas perkara-perkara dunia. Macam orang tidur tadi kan, dia boleh tidur dan dia boleh bangun beribadat. Kalau dia pilih untuk bangun beribadat, maksudnya dia dah rasa keimanan. Itu boleh jadi juga. Yang keempat, Imam Nawawi kata boleh jadi maksud lazat beriman, kelazatan iman tu adalah sayang Allah. Sayang Allah ketika dia buat benda-benda yang baik dan dia meninggalkan larangan Allah. Itu maksud dia. Ataupun yang kelima, Imam Nawawi kata boleh jadi maksud kelazatan iman tu adalah kasih sayang Allah kepada dia. Allah akan sayang dia. Itulah maksud kelazatan iman. Dalam bahasa mudahnya, siapa yang buat tiga-tiga benda tadi tu, siapa yang redha kepada Allah, Rasul, ataupun siapa yang meninggalkan, siapa yang berkawan dengan orang ataupun mencintai seseorang kerana Allah semata-mata, Allah akan sayang dia. Itu maksud dia. Ustaz, boleh makan sini sekali nanti? Kalau dalam pukul 1.30 tu makan boleh kan? Sini sekali. Ustaz nak gerak awal? Boleh. Boleh Okay. Okay. Okay, jadi kalau kita tengok nombor 5 tadi, Imam Nawawi kata boleh jadi maksud kemanisan iman tu adalah kasih sayang Allah. Allah sayang dia. Sayang dia kan? Sekarang kita tengok contoh imam lain pula. Imam As-Sanadi ni yang menghuraikan hadis dalam riwayat Imam Nasa'i. Imam As-Sanadi dia kata boleh jadi maksud rasa keimanan tu adalah rasa lapang dada, ketenangan yang tadi anda letak gambar tadi kan, gambar tenang kan. Perasaan tenang tu adalah rasa keimanan. Nombor 2 ni yang best. Nombor 2 tu yang best. Apa dia nombor 2 tu? Kelazatan yang dirasa oleh jantung. Macam lidah kita boleh rasa, jantung kita pun boleh rasa benda. Tu pandangan ulama. Dia kata memang ada satu jenis perasaan tu yang akan dirasai oleh orang yang cukup syarat tadi je. Bila dia sampai syarat tu, dia akan dapat rasa manis tu.
Sama seperti mulut kita boleh rasa manis, jantung dia boleh rasa perasaan tu. Tu. Ada pendapat yang kata kemanisan iman tu maksudnya kebaikan. Maksudnya dia kalau dia selalu buat kebaikan, itulah dia. Dia suka buat kebaikan, itulah dia. Jadi secara keseluruhan, Imam Sanadi punya pandangan, Imam Sanadi kata, secara keseluruhan bila dia tengok banyak-banyak imam. Sebab Imam Sanadi ni dia kemudian daripada Imam Nawawi. Imam Sanadi tengok tahun dia meninggal tahun 1138 Hijrah. Kalau Imam Nawawi tadi tahun 600 Hijrah. Imam Nawawi meninggal tahun 600 Hijrah. Imam Sanadi dia cakap secara keseluruhan, maksudnya setelah dia dah tengok semua imam-imam yang sebelum ni punya pandangan, dia kata kemanisan iman tu sebenarnya boleh jadi rasa, memang betul-betul ada rasa yang namanya manis tu. Boleh jadi ada perasaan tu. Bahkan boleh jadi melampaui rasa tu. Macam kita kata manis gila. Manis tahap potong kaki tu kan. Macam tu kan. Macam orang kata, sweetnya dia ni macam nak potong kaki rasanya. Sebab sweet sangat tengok. Yang ini pandangan Imam Sanadi, dia kata secara keseluruhan lepas dia dah tengok semua pandangan-pandangan ulama, dia kata kemungkinan memang ada perasaan tu. Bukan kemungkinan. Dia kata hanya orang yang Allah dah lapangkan dada dia tu je tahu. Perasaan tu sebenarnya ada tak? Orang yang cukup syarat tu je tahu rasa tu ada tak. Dan dia boleh bagi tahu rasa tu macam mana, tapi dia tak boleh nak. Dia boleh gambarkan tapi dia tak boleh nak bagi tahu. Macam kita kata sekarang ni rasa sayang kan. Boleh cerita macam mana rasa sayang tu. Tak boleh nak cerita kan. Macam tu lah rasa tadi tu. Okay, jadi habis cerita tentang hadis tadi sebab kita nak masuk usul 3 ni. Apakah itu usul 3? Okay, kalau kita tengok, contohlah orang malam-malam tidur, dia memang rasa nak tahajud. Dia rasa nak tahajud. Itu hanya orang yang cukup syarat je dia akan dapat perasaan tu. Orang yang cukup syarat je dia akan ada perasaan tu. Kalau dia dah buat dia dah cukup 3 syarat. Apa 3 syarat tadi dalam hadis tadi apa? Ringkasnya. 4 lah kalau campur dua-dua hadis tu. Ada 4 syarat. Apa dia 4 tu? Yang pertama dia kena redha. Redha kepada Allah, redha kepada Rasul kan. Maradhiya billahi rabba. Itu Rasul tu, Nabi sebagai Rasul dia, agama Islam sebagai agama dia. Yang pertama dia kena redha. Hati dia kena redha. Redha. Yang kedua, dia kena mentauhidkan Allah. Yang ketiga, dia kena yakin dengan syariat Islam. Yang keempat, dia kena ikut cara Rasulullah. Sebab dia redha Nabi sebagai Rasul. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Jadi kalau dia cukup 4 syarat ni, dia boleh dapat rasa kemanisan iman. Okay. Tapi kalau rasa je tak tersampai rasa macam mana? Rasa sampai terus. Itulah point Ana. Kalau dia cukup syarat ni, maksudnya dia buat syariat yang Islam suruh, dia yakin apa yang syariat Islam. Yakin ni lain tau. Yakin ni bukan kita buat sebab terpaksa macam mana dah Islam suruh. Dia memang yakin Islam buat. Kalau Islam suruh mesti yang ni yang bagus sekali. Macam tu. Dia ikut cara Rasulullah, dia hidup macam ikut cara Rasulullah, buat benda yang Rasulullah buat. Kalau dia cukup semua syarat ni, dia akan dapat rasa tu. Okey. Secara ringkasnya. Sekarang apa kena-mengena dengan usul 3? Apa kena dengan usul 3? Sebelum kita masuk kepada tengok contoh orang yang dapat rasa kemanisan iman ni, orang mukmin ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair. Takjublah urusan orang beriman, semua urusannya bagi dia baik. Apa jadi pada dia pun dia rasa baik. Itulah orang yang rasa kemanisan iman tu. Ni kesan bukannya cerita pasal kemanisan iman ni. Kesan dia adalah orang yang dapat kemanisan iman ni, dia akan semua urusan yang jadi kat dia semuanya bagi dia baik. Kalau dia jadi benda-benda yang tengok dia kata, dan tidak ada sesiapa yang rasa ni kecuali orang beriman. Kalau dia ditimpa kegembiraan, dia syukur. Dan syukur tu memang baik. Bersyukurkan benda yang baik. Kalau dia ditimpa kesedihan, dia akan sabar. Dan sabar tu pun satu benda yang baik. Sabar pun satu benda yang baik. Jadi semuanya baik. Ni contoh kesan dia. Dalam hadis yang lain, tidak ada ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayahu. Tidak ada yang menimpa orang Islam, sama ada susah, sakit, gelisah, sedih, sakit hati, gelap,
Bahkan sampai ke duri pun yang terkena. Macam kita jalan-jalan tu, terkena duri sikit je pun, melainkan Allah akan menghapuskan dia punya kesalahan dia, dosa dia. Maksudnya kalau orang tu, dia setiap kali terkena, dia terus teringat hadis ni. Tu orang yang dah dapat rasa kebalisan iman, berdasarkan pandangan Imam Nawawi dan juga Imam Sanadi tadi. Ya, habis ya. Sekarang baru kita masuk kepada persoalan tadi. Apa kena-mengena dengan usul ketiga? Dan apa kena-mengena dengan usul 20? Ingat balik, recap balik. Usul pertama tadi kenapa? Orang selalu nampak Islam ni terhad kepada bab ibadat, pakaian. Itu je. Orang tak nampak Islam ni secara lengkap. Jadi disebutlah Islam ni ada benda-benda. Yang kedua, kalau dah Islam ni terlalu luas, nanti kan orang nampak Islam ni terlalu luas pula. Jadi semua benda Islam pula. Kita kena balikkan balik. Islam yang kita fahami adalah berdasarkan Quran dan Sunnah. Soalan ketiga pula, habis tu selain dari Quran Sunnah tak Islam. Orang yang dapat perasaan-perasaan ni, dia kira Islam. Itulah usul ketiga. Bukankah ada hadis yang dikatakan ni? Hadis ni kata apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Berhati-hatilah terhadap firasat orang beriman. Dia kata firasat orang beriman ni, walaupun ni anda sebut secara jelas ni, walaupun daripada zaman Imam Nawawi sampai zaman Imam Sanadi tadi 1158 Hijrah tu, tak ada siapa pun kata inilah maksud kemanisan iman. Tak ada siapa kata. Ada tadi. Dia kata kemanisan iman tu adalah firasat. Tak ada siapa kata. Walaupun hadis ni dah ada dah dalam riwayat Tirmizi apa. Imam Tirmizi kata hadis ni gharib. Gharib tu macam anda sebut tadi lah. Pelik. Dia tak sebut lah apa benda peliknya tu kan, tapi dia sebut kali hadis ni pelik. Ganjil tu maksudnya seorang yang riwayat. Dalam ramai-ramai orang, dia seorang yang riwayat. Tapi tak apalah. Apa status hadis tadi? Sebelum kita masuk panjang-panjang, apa status hadis tu? Imam Tirmizi kata gharib tadi. Imam Uqaili tahun 322 Hijrah. Imam Al-Khatib tahun 463 Hijrah, dia kata ini bukan kata-kata Nabi. Ini adalah kata-kata seorang lelaki yang bernama Amru bin Qais. Dia bukan hadis Nabi. Dia yang cakap macam tu. Tiba-tiba orang kata ni Nabi kata. Sanad Imam Tirmizi ni, sanad Imam Tirmizi yang Imam Tirmizi sebutkan dalam kitab dia tu, sanad dia tu kalau kita tengok, sanad dia tu adalah dhaif jiddan. Dhaif jiddan tu disebut, siapa yang sebut kata sanad tu sanad dhaif jiddan? Ibnu Hibban dan Ibnu Adi. Tahun 354 dan juga 365 Hijrah. Imam Tirmizi meninggal dia. Imam Ibnul Jauzi tahun 597 dia kata hasan, palsu. Dia terus buat kesimpulan lah. Maksudnya ni bukan hadis. Ni kalau kita kata ni hadis, ni palsu. Kalau dia bukan hadis, dia adalah kata-kata Amru bin Qais, bukan kata-kata Nabi. Imam Al-Haythami tahun 807, tiba-tiba selepas berapa tahun? 200 tahun. Selepas 200 tahun lebih, tiba-tiba dia kata hadis ni hasan. Walaupun sebelum tu semua orang macam mempertikaikan, tapi tak apalah, katalah kita terima lah Imam Al-Haythami punya pandangan yang kata hadis ni hasan. Hasan ni maksudnya boleh terima lah. Maksud hasan ni boleh terima lah. Bukan maksudnya baik dalam perkataan kita. Itu memanglah maksud perkataan tu literally maksudnya baik. Tapi maksud hasan tu dalam istilah hadis maksudnya boleh terima lah. Boleh pakai. Ada lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang bunyinya lebih kurang macam tadi. Dia kata innalillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bitawassum. Sesungguhnya Allah ada hamba-hamba yang boleh kenal manusia ni ikut jangkaan je. Dia tengok, saya tengok je macam dia ni dia ni tak boleh lagi Sama juga Imam Al-Haythami dalam ramai-ramai ulama, Imam Al-Haythami kata hasan. Walaupun dia tahu 800 lebih baru dia kata tiba je. Sebelum tu orang tak pernah kata hasan. Tapi tak apalah, katalah kita terima apa kata Imam Al-Haythami ataupun kita terima dua-dua hadis ni. Adakah soalan lah, tadi dah sebut kan, Imam Nawawi kata apa, Imam Sanadi kata apa. Adakah hadis ni memberi maksud kemanisan iman? Tak ada siapa kata tu. Tak ada siapa kata kemanisan iman tu maksudnya adalah firasat. Maksudnya orang yang rajin beribadat ni dia dapat firasat. Tak. Dia dapat rasa seronok beribadat dia lah. Bukan dia dapat firasat mengecam orang ni, bukan. Jadi kata dia ni
orang yang dapat kemanisan iman. Sebab tu dia boleh label-label orang. Betul tak ada siapa kata itu. Ulama tak pernah kata. Hadis ni dia kira hadis lain lah, cerita lain. Mungkin ada, mungkin tak. Kalau kita kata hasan, adalah orang macam ni. Tapi dia tak ada kena-mengena dengan hadis firasat tadi. Tak ada kena-mengena dengan hadis kemanisan iman tadi. Dalam Al-Quran ada tak perkataan firasat-firasat ni? Ada. Mutawassimin tu, tengok surah Al-Hijr ayat 75. Nampak tak perkataan lil mutawassimin? Sama je perkataan lil mutawassimin tu dengan kat sini. Tawassum ni. Nampak tawassum kan? Lil mutawassimin. Tapi kalau kita baca apa maksud ayat ni, sesungguhnya ni terjemahan Syekh Abdullah Basmi. Sesungguhnya balasan Allah yang balasan azab yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan memikirkannya. Maksudnya kalau kita mentadabbur azab Allah kepada umat-umat sebelum kita, orang yang boleh ambil pengajaran adalah orang-orang yang mutawassimin. Itu maksud ayat ni. Dia tak cerita pasal firasat mengecau orang. Dia cerita pasal orang yang tadabbur tentang azab-azab orang-orang umat-umat terdahulu. Contohlah macam kita jalan, katalah kita jalan ke Jugra gitu. Jugra kita pun jumpa istana lama Jugra. Istana Bukit Jugra. Tengok istana. Kita pun fikir tadabburan gitu. Istana ni dulu raja duduk, sekarang dah jadi semak samun. Kita pun ambil iktibar, kita tahu maksudnya apa? Harta dunia ni tak kekal. Tu maksud mutawassimin tu. Dalam terjemahan Quran. Tak ada kena-mengena dengan firasat orang suka mengecau orang ni. Okey. Habis cerita pasal tu. Kita tengok Ibnu Kathir punya. Ibnu Kathir kata apa? Apa maksud mutawassimin? Imam Mujahid kata maksud mutawassimin adalah firasat. Ibnu Abbas kata orang yang memerhatikan. Nazir dalam bahasa Arab. Memerhatikan tu macam tadilah, dia tengok pengajaran semua tu, ada memerhatikan. Imam Malik kata memerhatikan juga, sama, tapi perkataan dia ta'amun. Kesimpulan dia, yang memerhatikan dengan matanya dan dengan pengetahuannya. Ini Ibnu Kathir punya kesimpulan. Ibnu Kathir kata kesimpulannya, mutawassimin tu bukan maksud firasat yang mengecam-ngecam orang ni, bukan. Firasat ni maksudnya orang yang suka tadabbur pengajaran daripada kejadian-kejadian yang telah berlaku. Bila kita lalu kat, contoh kita lalu kat tempat tsunami, kesan tsunami kan, Aceh kan, kita pergi, kita tengok. Kita pun tadabbur tu, Allah boleh menghancurkan satu kampung dalam sekelip mata ataupun dalam sehari. Kuatnya kuasa Allah kan. Orang semua tunggu bila harga tiket kapal terbang nak turun. Tengok satu COVID je Allah bagi kan, turun harga tiket. Maksudnya boleh je Allah nak buat kuasa Allah kan. Semua orang kata menang hari ni, esok minyak turun harga, tak turun. Tengok COVID je turun harga minyak. Kan? Maksudnya Allah boleh buat, betul? Orang yang tawassum, maksudnya orang yang berfikir lah. Itulah kesimpulan Imam Ibn Kathir. Okey ya. Sekarang kita ingat balik syarat kemanisan iman dalam hadis tadi. Sayang kepada Allah melebihi yang lain, sayang seseorang kerana Allah, benci kekufuran seperti membenci dirinya masuk ke dalam hati. Itu syarat yang dalam hadis tadi. Dalam Al-Quran ada tak perkataan hati menjadi tenang? Ada. Dalam surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Macam mana nak dapat ketenangan? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang mengingati Allah, hati ni akan tenang. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyasiru lil yusra. Orang yang memberi apa yang ada padanya dan membenarkan apa benda sebenarnya, mengakui dengan yakin perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikan kemudahan untuk mendapat kesenangan, iaitu syurga. Dia akan dapat jalan, dia akan dimudahkan untuk jalan-jalan masuk syurga. Maksudnya dia akan mudah untuk buat ibadat. Tu maksud kemanisan iman tadi. Walladzina jahadu fina, masih sama maksud dia. Lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha bersungguh-sungguh, kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, menjadikan mereka bergembira serta memperoleh keredaan. Dia akan rasa seronok. Orang yang berusaha ni, Allah akan seronokkan hati dia supaya dia tenang buat apa dia punya ibadat dia. Contohlah kalau kata macam kalau kita ni ikut ikram lama-lama, nanti baru tahu punya ikram ni standard tidur dia pukul 1, pukul 2, tu standard. Tak ada orang ikram tidur pukul 10 malam, tak ada. Macam pelik macam apa tidur pukul 10? Macam tak standard. Biasa tidur pukul 1, 2. Macam biasa macam mesej kuah pukul 1, dia boleh reply terus. Macam oh, tak tidur lagi. Dan entah bersama tak tidur lagi. Dua-dua saling mesej je. So, ni anda bawa habis meeting ni, cadangkan nama entah, terus balas macam, oh, anda pun bawa meeting, anda tolak. Senang.
Tapi walaupun kita selalu tidur lewat kan. Tapi lama-lama rasa macam biasa je. Meeting setiap malam ni biasa je. Bukanlah kata mengaku beriman, tapi nak kata Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang berusaha di jalan kami, maka kami akan mudahkan. Kami akan bagi dia rasa senang buat kerja-kerja ni, senang je, tak ada sesusah. Macam kalau orang lain mungkin susah. Saya ni biasa tidur 8 jam sehari. Macam baby dah. Dah macam baby dah tidur. Mana ada orang besar tidur 8 jam kan? Okay. Inilah dia teks Imam Al-Banna untuk menjawab persoalan orang kata selain daripada Quran Sunnah ada tak sumber lain yang kita boleh pakai. Walil iman as-sadiq, yang betul, wal ibadat as-sahihah, ibadat yang sahih, wal mujahadah, dan juga bermujahadah bersusah payah tu, nurun wa halawah, memang ada cahaya seperti dalam ayat Quran, dan kemanisan, yaqdhibuhumallahu fi qalbi man yasha' min ibadi, memang ada perasaan manis, rasa manis yang Allah akan hantar kepada, Allah akan bagi yang hanya dirasai oleh orang-orang yang Allah kehendaki saja. Dan sebut oleh Imam Nawawi tadi, Imam Saradi pun sebut, kata memang ada, rasa manis tu memang ada. Memang betul ada perasaan manis tu. Kata kunci Al-Banna tadi apa? 3 benda. Iman dia kena betul, ibadat dia kena sahih, dia kena bermujahadah, susah payah. Kalau dia tak cukup satu syarat ni, tak cukuplah dengan kata-kata Al-Banna ni. Sebab Al-Banna kata orang tu kesit iman dia betul. Maksudnya kalau kita jumpa orang tu, dia mengaku dia ni dapat cahaya keimanan ke, dia dapat kemanisan iman ke, tapi dia ni akidah salah. Akidah salah contoh yang paling jelas senang lah, kalau dia sebah bahala macam tu. Orang Hindu ke apa, dia kata oh saya ni dapat kemanisan iman. Confirm tipu lah, confirm salah. Sama ada kemanisan syaitan ke apa tak tahu. Tapi confirm salah sebab iman tak betul. Ibadat tak sahih. Cara ibadat yang salah. Tak solat tu. Tak solat tapi dia kata saya ni dah dapat rasa kemanisan iman. Terus kata ini bukan kemanisan iman ni, mungkin kemanisan kufur ke apa. Tak tahulah apa benda rasa tu, tapi salah rasa tu. Yang ketiga, mujahadah. Dia ni mesti susah payah. Hidup tak susah payah. Hidup tak ada macam, tak susah payah. Senang hidup dia kan. Bukankah Nabi ni susah pun? Hidup Nabi susah. Tak ada Nabi macam duduk relax untuk surga esok-esok kan. Mati-mati terus mengucap senang. Tak ada, Nabi susah. Jadi Al-Banna kata kalau dia cukup 3 syarat ni, kata kunci Al-Banna ni, cukup 3 syarat ni, dia akan dapat kemanisan iman. Apa kena mula dengan tu? Apa kena mula ni? Apa ni? Apa? Apa ni? Haus. Apa kena ni? Macam ni? Apa kena ni? Biasa. Rasa manis. Biasa kan? Ada rasa manis. Biasanya kan? Biasa. Orang kata, mana tahu. Mak. Start dengan mak. Mak. Ibu. Ibu ni bila dia tengah bawa-bawa air, tiba-tiba air jatuh, dia kata nyawa. Dia tak kena. Ada tak kena. Kata, anak aku dia jadi apa-apa ke? Tapi kadang-kadang betul. Betul tak? Kadang-kadang betul anak dia tu kena apa-apa. Sedap sikit. Mak dia tu rasa. Mak, selalunya mak lah. Selalunya mak. Kalau orang lain ni macam Clinton ni macam tersedak tu, ada lah orang tu ingat entah. Bohong. Ini mak, selalunya mak. Mak dia ada air tumpah ke, pinggan pecah, nanti mak akan kata macam, anak aku ada apa-apa ke? Nanti dia pun call. Ada apa-apa ke hari ni? Kata, mak, tak dapat hostel je. Betul lah. Selalunya mak lah kan. Soalan lah sekarang, ada tak kena-mengena perasaan mak tu dengan 3 kata kunci Al-Banna ni? Tak ada kena-mengena. Walaupun boleh jadi betul lah, tapi tak ada kena-mengena dengan kemanisan iman. Sebab dia mungkin Allah bagi kepada mak yang tak Islam pun. Mak tak Islam, sebab dia keibuan lah. Naluri keibuan ni Allah bagi kepada semua. Binatang pun dapat. Kucing kan, jaga anak. Jaga kan. Dia bawa anak macam mana? Dia gigit kan. Tapi sama tak macam dia gigit burung ke, ataupun dia gigit makanan? Sama tak? Tak sama. Macam mana dia ada naluri keibuan? Allah bagi kepada mak lah. Tak ada kena-mengena dengan kemanisan iman. Sebab apa macam tu? Sebab ni sama dengan Al-Banna kata apa? Tetapi ilham, lintasan rasa, kasyaf ni dia mengaku nampak benda-benda gaib ni. Mimpi, semua ni bukan dalil hukum syar'i. Walaupun Imam Al-Banna mengiktiraf kewujudan rasa manis tadi tu, tapi semua ni bukan dalil hukum syar'i. Semua tak ambil kira, kecuali dengan syarat
Ada syarat juga, boleh terima juga. Tidak bercanggah dengan hukum hakam agama ataupun teks-teks nas yang ada dalam Islam, dalam Quran Sunnah. Jadi basicnya apa? Sumber kita adalah Quran Sunnah. Kalau ada orang beriman, bertakwa, beramal soleh, ulama, keserta ulama, semua tak kisah, dia mengaku dia ada hujah lain selain daripada Quran Sunnah, kita tetap nilai dia berdasarkan Quran Sunnah juga. Kita tak kata oh sebab dia ni soleh kita ikut dia. Tak ada macam tu. Kalau kita dalam ikram, kita menerima pandangan secara kolektif, jama'i, syura. Kalau pandangan syura dah keluarkan pandangan macam tu, kita kata kita ikut pandangan syura. Sebab apa? Sebab Al-Quran mengajar kita untuk ikut pandangan syura. Tiba-tiba ada seorang tu, kita kata, tak payah ikut syura lah, nak tengok dia ni soleh. Dia ni soleh, rajin solat malam-malam semua. Pandangan dia lah betul. Tak. Apa contohnya? Ni waktu kisah peperangan Uhud. Ni Bukit Uhud. Ni gambar Bukit Uhud Apa kena-kena dengan cerita ni? Cerita Bukit Uhud. Orang yang masuk perang Uhud, sahabat-sahabat Nabi ni, sahabat-sahabat Nabi ni orang soleh ke? Orang tak soleh? Bertakwa? Soleh, bertakwa, betul tak? Tapi ada tak ijtihad dia orang tapi tak betul, salah? Ijtihad salah. Waktu bila? Apa dia buat? Dia turun dia ada bukit kan? Salah ijtihad dia. Salah. Sedangkan syura kata apa? Keputusan masa mula-mula perang tu kan dah buat keluar kan, SOP ke benda kan, cakap awal jangan turun walaupun berlaku pun kan, tapi dia orang ijtihad. Boleh tak dia kata kita ikut macam penjaga atas pemanah tu kan, dia bincang sama dia, dah boleh turun dah kot, nak ikut intah kuat semayang. Boleh tak cakap macam tu? Tetap salah juga. Sebab kita bukan menilai sesuatu pandangan tu betul tak betul berdasarkan orang tu soleh, lintasan hati, rasa, kasyaf semua ni, tak ada. Kita tetap nilai berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tambah pula masa tu Nabi sendiri kira sunnah kan, Nabi sendiri kata jangan turun. Yang patut didulukan adalah kata-kata Nabi lah, sunnah Nabi tu patut didulukan. Tapi kita tak kata sahabat yang turun tu orang-orang yang buat fasik, bukan. Dia orang salah ijtihad lah. Tapi kita tak kata dia buat dosa, cuma kita kata salah ijtihad lah. Dalam peperangan banyak macam tu. Dalam peperangan Nabi pernah cakap kepada sahabat masa perang Badar, Nabi suruh sahabat stay sini. Dia kata jom kita berhenti sini. Lepas tu ada seorang sahabat nama dia Khabbab ataupun Khubayb. Khabbab bin Munzir kan. Dia datang kat Nabi, dia tanya. Mula dia tanya dulu. Tanya, ya Rasulullah, ni wahyu ke ataupun pandangan kamu? Maksudnya sahabat dia tahu Nabi pun dia ada pandangan. Walaupun dia seorang Nabi, dia ada pandangan juga. Walaupun dia seorang Nabi, sebagai manusia, dia ada juga pandangan seorang manusia. Bukan semua yang keluar daripada mulut Nabi itu adalah wahyu. Jadi dia tanya dulu. Adab dia tanya dulu macam, ya Rasulullah, ni wahyu ke ataupun pandangan Nabi? Nabi kata, ni pandangan aku. Tu dia kata apa? Kalau macam tu pandangan ni tak bagus. Senang je. Direct saya kata. Bukan pandangan Nabi, terbuka kepada kritikan lah. Bukan yang pandangan wahyu. Kalau macam tu pandangan ni tak bagus, tempat ni tak pas. Yang bagusnya kalau kita ke depan lagi, supaya semua air ada di belakang kita. Kita boleh minum, musuh tak boleh minum. Tapi dia menafikan kesolehan Nabi tak? Tak ada siapa nafi kan. Menafi memang kafir kan. Nak kata jelas Al-Banna sebut kita sumber kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Selain daripada tu ilham, kasyaf ni semua tak menjadi hujah syar'i. Mungkin dia boleh beramal dengan dia punya amalan lah. Dia percaya benda tu, dia nak beramal suka dia lah. Contoh dia kata, Ana punya rasa hati ni kuatnya, Ana rasa benda ni amalan ni sahih lah kot, Ana pun buat lah. Untuk dia seorang boleh lah. Tapi untuk dia jadikan hujah, tak boleh lah. Kita tanya apa contoh yang jelas. Ana bukan nak kritik orang, tapi contoh apa hujah untuk menghentikan ataupun memutuskan perjanjian bersama dengan orang-orang yang tak Islam di Malaysia ni. Sebelum ni kita boleh berbaik-baik dengan orang Islam, tiba-tiba hari ni kita nak memutuskan perjanjian kita sebab saya mimpi. Tak boleh lah jawab macam tu. Tak boleh jawab macam tu. Sebab mimpi ni bukan hujah. Jawablah benda lain. Katalah sebab orang bukan Islam tu menentang Islam ke, bawakan bukti dia orang menentang Islam.
Ataupun orang bukan Islam tu kurang ajar ke, bawakan bukti dia kurang ajar. Ataupun orang bukan Islam tu dia menghina Islam ke, bawakan bukti dia menghina Islam. Cukup lah kan. Tapi kalau dia kata, kalau dia bawa contoh, dia bawa hujah tu kita, dia ni menghina Islam. Kita kata dulu pun dia menghina Islam, masa kita kawan dengan dia. Masa tu tak putus pun. Dulu pun dia cakap benda yang sama dengan dia cakap ini. Masa tu tak putus pun. Dulu tak mimpi lagi. Kenapa guna hujah mimpi? Soalan dia kenapa guna hujah mimpi? Mimpi tu bukan hujah. Jadi itu cuma persoalan lah. Benda realiti. Okay. Contoh Nabi pernah mimpi tak? Nabi sendiri pernah mimpi tak? Ni contoh lembu. Ni riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir ni ulama Mesir. Nabi mimpi sebelum perang Uhud. Ni perang Uhud tadi. Nabi mimpi. Kalau ikutkan, kita dah lah Nabi tu orang soleh, bermimpi pula. Lagi terima lah kan. Nabi mimpi, dia kata dia nampak pedang Nabi nama Zulfaqar. Pedang Nabi Zulfaqar tu ada pecah, petak. Maka aku tafsirkan, maksudnya Nabi mimpi dan Nabi tafsirkan terus mimpi dia. Aku tafsirkan akan ada keretakan pada kalian. Maksudnya akan ada sahabat yang mati. Dan ada dengar cerita Nabi ni. Nabi ni dia suka cerita dia mimpi apa. Kita tak suka buat kan. Tapi Nabi ni dia suka. Lepas subuh selalunya, Nabi lepas habis solat subuh tu, Nabi akan duduk dengan sahabat-sahabat sambil tunggu masuk waktu syuruk dia kan. Habis sembang sahabat tu. Jadi mimpi apa? Dia orang pun cerita lah. Kalau mimpi tu kelakar, dia gelak-gelak je. Bukannya semestinya semua ada maksud. Tapi masa nak perang Uhud, sebelum perang Uhud, Nabi mimpi. Ni mimpi Nabi. Nabi kata, aku mimpi, dalam mimpi tu nampak pedang aku ni retak. Maksudnya ada retak ni. Kamu ni, yang depan Nabi ni, ada yang mati. Macam tu kan. Aku tengok diriku diikuti oleh sekelompok kambing kibas, kambing biri-biri. Aku tafsirkan ada orang kepung aku. Serombongan pasukan kepung aku. Aku tengok diriku berada dalam benteng yang kukuh. Aku tafsirkan benteng tu sebagai Madinah. Maksudnya kita perang ni di dalam Madinah cukup dah. Aku melihat seekor sapi, lembu yang disembelih. Dan sapi itu, demi Allah sapi itu baiklah. Sapi itu baik. Nabi tak terjemahkan sapi yang disembelih tu siapa. Nabi tak cakap lah siapa yang mati. Nabi tak sebut. Nabi tahu dalam kepala dia ada orang akan mati. Tapi Nabi kata, baiklah, insyaAllah baik. InsyaAllah baik-baik je. Macam tu lah, macam kita cakap macam tu lah. InsyaAllah baik-baik, benda baik kot. Baik-baik kot. Nabi tahu dah maksud sapi tu siapa yang mati. Dalam riwayat lain ada yang kata Hamzah lah. Yang mati tu Hamzah. Hamzah mati kan, dalam perang tu Hamzah mati. Tapi Nabi tak sebut dalam riwayat ni. Nabi cuma kata baik-baik je. Baik-baik je. Nak cerita Nabi, dia cerita kat sahabat-sahabat masa meeting kita nak perang kat mana ni. Kita ni esok nak perang ni. Orang daripada Mekah nak datang kan. Kita nak perang kat mana? Apa tempat yang sesuai? Kalau ikut pandangan Khabbab kan, kita ke depan lah kan. Macam Badar kan, kita ke depan. Biar kita semua sos air tu semua di belakang kita. Maksudnya makin dekat kita ke Mekah, makin bagus lah. Tapi Nabi mimpi kita perang dalam Madinah je. Mimpi tu. Mimpi Nabi pula. Nabi orang soleh lah kan. Tapi ceritanya Nabi perang kat mana? Kat luar Madinah, kat Bukit Uhud. Kenapa perang kat Bukit Uhud? Sebab majoriti kata bukit kan, bagus kita berperang di bukit. Kita berperang, kita boleh nampak orang jauh semua. Kenapa nak tunggu dia datang ke dalam kampung kita? Macam tak pasal-pasal pula. Kita boleh keluar elok-elok. Kenapa nak tunggu dia datang, habis kena tanaman kita, kena anak isteri semua, kena rumah-rumah kita. Kita kena keluar. Dan itulah yang dibuat oleh Nabi. Itu yang dibuat oleh Nabi. Nabi keluar. Tapi betul lah berjadi kan. Ada orang mati semua kan. Betul lah kan. Tapi cerita dia, Nabi tidak menggunakan mimpi dia sebagai hujah. Nabi sih. Macam mana kalau kita kan. Nabi pun tak guna mimpi dia sebagai hujah. Macam, sudah, tak payah syurah dah. Aku dah mimpi ramalan tadi. Boleh je Nabi cakap macam tu, tak? Dalam isu rumah tangga, perceraian bila bercerai, orang bercerai kan, bawa ke hakim. Suami kena bagi apa kat isteri? Dia bagi apa? Kalau orang cerai, tanya kat saya. Kalau bercerai, suami kena bagi apa kat isteri? Tak pernah? Tak tahu. Suami kena bagi apa kat isteri? Bukan. Kalau cerai, dia kena bagi apa? Tak payah bagi apa-apa. Kira balik je, balik rumah tidur. Mana kena bagi benda-benda dia cerai. Ingat senang ke cerai?
Dia panggil, dalam bahasa Melayu dia panggil harta apa? Sepencarian. Harta sepencarian. Dia kena bahagi. Kalau orang duduk rumah kan, macam kita lah. Duduk rumah. Ada benda bini beli, ada benda suami beli kan. Dia kena bahagi, kira balik. Dalam bahasa Islamnya, kan Al-Banna kan suka bahagikan bahasa kan. Mut'ah. Mut'ah tu maksudnya kena bagi benda yang menggembirakan isteri lah, sebab dia ceraikan isteri dia. Dia kena bagi benda yang menceraikan isteri dia. Sebab cerai ni daripada tangan suami, kuasa suami. Bila dia menceraikan isteri dia, dia kena bagi benda yang menggembirakan isteri dia. Bagi duit lah. Selalunya bagi duit banyak tau. Macam dulu suami kepada Siti Nurhaliza, Datuk K, dia bercerai dengan isteri dia. Dia tu orang kaya. Dia bagi banyak pun tak masuk surat khabar sebab nak kahwin dengan Siti. Tapi cerita dia banyak lah. Mut'ah ni banyak kena bayar. Yang tak kena bayar, bahkan yang terbalik, kalau isteri minta cerai. Kalau isteri minta cerai, isteri tu kena pulangkan balik mas kahwin dia. Kalau dia minta cerai. Tapi apa-apa pun, semua tu kena dibawa ke mahkamah. Mahkamah tentukan, ni isteri minta cerai ke suami yang ceraikan ni. Siapa yang salah ni lelaki ni? Kalau suami ceraikan, suami bayar. Kalau isteri minta cerai, isteri bayar. Jadi tengoklah siapa. Jadi cerai ni sebenarnya tak senang. Kalau isteri tu macam dia, suami dia tak salah, baik, soleh kan. Soleh, semua cukup syarat. Cuma dia kata tak ada adventure. Suami dia macam, bosan lah, tak adventure langsung. Dia ni kena kahwin dengan orang adventure. Suami dia pula pergi masjid balik masjid je. Bosan kata. Tapi nak kata salah, tak salah kan. Jadi dia pun bawa lah ke mahkamah syariah. Dia kata minta cerai lah. Mahkamah kata bagi balik mas kahwin lah. Pulangkan balik mas kahwin. Kalau dia kahwin dulu dapat hadiah 3,000 lah. Dia dapat cincin tu bagi balik lah. Zaman Nabi ada seorang lelaki tu, dia bawa kepada Rasulullah. Dia kata isteri dia berzina. Dia balik rumah nampak isteri dia berzina. Orang yang tuduh orang berzina kena apa? Bawa saksi. Kena bawa saksi 4 orang. Kalau tak bawa saksi kena apa? Dia kena sebat lah kan. Dia kena tuduh lah. Dia kena tuduh lah kan. Tapi dia cakap kat Nabi, aku ni suami. Suami ni dia boleh nampak benda yang orang biasa tak nampak. Kalau orang berzina sampai ada 4 orang asing nampak, teruklah dia kan. Betul tak? Orang yang berzina sampai ada 4 orang asing, orang yang bukan suami, bukan keluarga, bukan apa-apa, nampak, teruklah dia. Macam mustahil berlaku, kecuali memang orang tu memang teruk berzina depan orang. Nak teruklah kan, berzina depan orang. Tempat awam, sampai 4 orang boleh nampak. Dan 4 orang tu nampak apa? Dia nampak apa masuk dalam apa. Dia kena nampak macam tu. Teruklah kan. Tapi aku suami, aku akan nampak lebih daripada orang awam nampak. Takkan aku kena sebat? Dia cakap, takkan aku kena sebat? Sebab aku nampak benda yang orang tak nampak. Dia balik rumah. Dan rumah dia kan, dia ada kunci semua. Dia masuk bilik, tengah berzina kan. Dia nampak seorang kan. Tapi takkanlah dia nak kena keluar balik cari saksi tu kan. Kan pelik lah kan. Pelik kan. Dia nampak benda yang orang tak nampak. Memang confirm tak cukup 4 orang saksi. Dia kata takkan aku kena sebat. Dia kata kat Rasulullah. Tu Rasulullah kata tunggu Quran lah. Baca Quran. Barulah turun ayat Quran yang kata sumpah 4 kali. Baru turun ayat Quran yang kata sumpah 4 kali. Tapi khusus untuk suami isteri je. Dia tak boleh macam kita tiba-tiba nak tuduh siapa-siapa berzina, kita pun sumpah 4 kali. Tak boleh. Dia suami isteri je boleh. Sumpah 4 kali ni suami isteri je boleh. Suami tuduh isteri, isteri tuduh suami. Itu boleh sumpah 4 kali. Sebab dia orang ni boleh nampak akses kepada perbuatan tu lebih daripada orang awam, orang asing. Jadi ceritanya, itulah ceritanya. Lepas dah sumpah 4 kali, mesti ada salah seorang tipu, betul tak? Sebab dua-dua sumpah. Laki tu, suami tu disumpah kat Nabi, dia kata dia nampak isteri dia berzina. Dia kata yang keempat, Allah akan laknat aku kalau apa? Kalau aku tipu. Isteri dia pula sumpah 4 kali yang dia tak berzina. Yang kelima dia kata Allah akan murka kepada aku kalau aku tipu. Betul? Ceritanya dalam kes ni dua-dua orang sumpah. Dua-dua orang sumpah 4 kali. Nabi dah bagi tazkirah dah. Nabi kata, ni ingat ni sumpah ni laknat bukan main-main. Laknat ni kena benda berat ni. Kalau laknat ni maksudnya tak dapat rahmat Allah ni. Nabi dah bagi tazkirah dah. Tapi ceritanya orang tetap, dua-dua tetap bersumpah. Logiknya mesti ada salah satu yang
Yang salah yang tipu. Takkanlah dua-dua betul lah. Dia nampak siapa? Jadi Nabi kata apa? Jika dia, iaitu perempuan tu, melahirkan anak yang berkulit merah-merah, bertubuh pendek, menyerupai tokek. Tokek tahu tokek? Tokek tu yang kat dinding tu. Tokek. Macam karung, macam apa? Macam biawak. Tak tahu? Tokek tak tahu? Tak tahu tokek? Dia macam biawak, dia ada biawak selalu duduk kat dinding. Dia macam cicak besar. Dia bunyi kuat. Tokek. Dia macam tu lah. Dia nak bunyi tokek. Tak pernah tengok lah. Sedih je. Sedih. Ada kat bandar ke? Bersih sangat rumah. Dia selalu ada kat mana? Dia selalu kat pokok. Selalu kat pokok. Kalau kita rumah di tepi-tepi hutan sikit, dia masuk lah kat rumah. Dia tak duduk kat rumah, dia masuk kat dinding. Dia macam biawak, tapi dia macam cicak. Cuma dia besar. Cicak kan bunyi. Cicak kan bunyi. Cucak je kan. Cucak kan. Yang ni dia bunyi tokek. Jadi kita takut macam, wow, dah lah besar. Lepas tu bunyi kuat lah tu. Tapi dia tak kacau orang. Dia macam cicak lah, dia makan serangga-serangga je. Stress lah nanti, stress tokek. Ada punya, tak ada. Ada? Dia cicak besar lah. Senang cerita dia cicak besar. Gecko, orang putih panggil gecko. Kita Gecko. dia bunyi lah gecko tu. Gecko. Bunyi lah. Bunyi. Nama berdasarkan bunyi. Tengok hadis Nabi ya. Nabi dia dapat wahyu tau. Nabi dapat wahyu. Bila kejadian tu dah dua-dua orang sumpah kan. Laki pun sumpah, suami pun sumpah, isteri pun sumpah. Tu Nabi kata, ada apalah, balik lah. Bercerai lah, kira bercerai. Dia kira tak ada siapa-siapa bayar sebab kes ni dia jadi hanging. Dua-dua belah pihak tak salah. Sebab dua-dua tak mengaku salah kan. Jadi bila dua-dua orang balik, Nabi pun bagi tahu hadis ni dalam riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Nabi cakap kat sahabat-sahabat yang ada masa tu, Nabi kata kita tunggu isteri dia tu kalau beranak bersalin. Sebab isteri dia tu mengandung. Suami dia kata tu bukan anak dia. Tu dia berzina tu. Anak zina. Jadi Nabi kata kalau dia melahirkan anak, kulit dia kemerah-merahan, tubuh dia pendek macam ke tokek ni, maka tak ada dugaan lain yang wanita tu betul. Suami tu tipu. Namun kalau dia melahirkan anak yang kedua, dua bola matanya hitam. Maksudnya mata dia hitam betul. Hitam pekat, bukan coklat-coklat semua ni, hitam betul. Punggung dia besar. Maka aku tak menunggu yang lain kecuali suami itu betul. Okay, suami itu betul. Maksudnya Nabi bagi tahu dua-dua benda yang dia dapat wahyu. Nabi dapat wahyu ni macam kita nampak tau. Wahyu ni bukan macam ada orang cerita dalam kepala Nabi, bukan. Wahyu ni Nabi dia boleh nampak dalam pandangan dia boleh nampak. Macam kalau kita sekarang ni, anda cerita sambil anda baca mesej. Katalah hantar buta, anda nak cerita kat hantar, depan hantar ada pinggan atau ada biskut atas tu. Macam tu lah. Anda nampak, hantar tak nampak. Macam tu lah. Nabi ni dia nampak. Dua-dua gambaran tu Nabi nampak dalam kepala dia. Gambaran anak yang beranak tu Nabi nampak sambil Nabi cerita. Nabi kata, nampak anak yang lahir ni warna kulit merah-merah. Kalau kulit merah-merah maksudnya suami dia tipu. Kalau mata dia hitam, punggung dia besar, maksudnya suami dia betul. Okey, anda nak tanya soalan lah. Agak-agak lah, ni agak-agak je. Anda tahulah jawapan dia. Agak-agak siapa yang biasa beranak yang mana? Biasa beranak, tengok-tengok anak tu dia yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Anak tu memang mata dia hitam, besar, hitam pekat dan punggung dia besar. Maksudnya suami dia betul lah. Isteri dia tu tipu. Lepas tu Nabi cakap apa? Bila beranak tu Nabi cakap apa? Nabi cakap, kalaulah tidak kerana kita tak boleh berhukum berdasarkan mimpi, wahyu semua ni. Saya aku akan ada masalah dengan perempuan tu. Maksudnya Nabi tidak menghukum orang berdasarkan wahyu semata-mata. Kita nak jatuhkan hukuman mesti berdasarkan bukti. Kalau nak tuduh orang tu berzina, mesti kena ada bukti. Dia tak boleh saja-saja je kita kata orang tu berzina. Sebab apa? Sebab saya mimpi dia berzina. Tu dia. Nabi sendiri tak menerima hujah dia. Dia sendiri hujah dia kan. Nabi sendiri tak terima untuk jatuhkan hukuman. Sebab hukuman zina ni teruk. Hukuman zina kan bukan sikit-sikit. Sebat, rejam tu kau teruk kan. Takkan nak sebat berdasarkan mimpi je kan. Aku mimpi kamu ni jadi sebat. Itulah dia contoh. Okay, itulah usul nombor 3. Jadi usul nombor 3 ni menjawab usul nombor 2 tadi. Iaitu selain daripada Quran Sunnah, ada tak orang-orang soleh yang boleh dijadikan hujah?
Lepas ni tak ada. Hatta Nabi pun ada benda yang dia cakap berdasarkan firasat, kita tak terima sebagai hujah. Bahkan kita terima sebagai satu cara Nabi bila dia bercakap, dia tak menerima firasat. Bila Nabi berhujah, dia tak guna firasat ataupun mimpi. Okay, habislah hujah yang usul yang ketiga. Kesinambungan daripada tu, orang-orang soleh ni selalulah, orang soleh lah, kita lah kata soleh, kita tak tahu dia soleh tak. Orang soleh ni selalulah buat benda-benda pelik-pelik. Contohnya macam dia baca-bacakan untuk kita benda-benda. Ni selalunya kita panggil tangkal. Tangkal ni biasanya benda-benda lah, ada benda. Kulit kayu ke, kulit kerang ke, apa benda kan. Soalan terus. Macam mana kalau satu keluarga tu dia kena uji dengan benda-benda sihir. Lepas tu kebiasaannya kalau adat Melayu dia pergi rujuk ustaz-ustaz untuk selesaikan masalah tu kan. Macam mana kalau yang orang dia rujuk tu dia cakap, dia seolah-olah macam boleh gambarkan siapa yang Bagus. Soalan bagus. Ada nanti. Ada tunjuk ni. Jawapan tu ada nanti di penghujung slide ni. Anda dah tahu dah. Anda dah tahu dah kita dah tanya. Terjun Zaf balik. Siapa? Dah sampai dah? Makanan sampai. Oh, makanan. Ingatkan Makanan dia orang-orang sini. makanan dengan orang sini. Satu lama. Okay, ni habis dah. Ni dah usul keempat ni. Ni dah masuk usul keempat